kena percaya yang Nabi membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathi dan dalam video ini kita akan membincangkan mengenai golongan anti hadis atau ingkarus sunnah, sejarah, perkembangan dan realiti semasa. Golongan anti hadis atau ingkarus sunnah merupakan satu golongan yang menolak hadis secara keseluruhan atau sebahagiannya daripada menjadi sumber hukum dan rujukan. Bagi mereka, hadis bukan hujah dan memadai bagi mereka untuk berhujah dengan Al-Quran. Maka golongan ini merupakan golongan yang sesat dan menyimpang daripada kebenaran Islam. Golongan anti hadis ini wujud di sepanjang zaman. Antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam golongan anti hadis ialah yang pertama, golongan yang menolak hadis secara terus, tidak mahu menggunakan hadis tetapi hanya beramal dengan Al-Quran. Mereka menjadikan ayat in hiya illa wahyun yuha sebagai asas untuk mengatakan bahawa apa yang diperkatakan oleh Nabi itu adalah daripada wahyu, iaitu Al-Quran, bukan As-Sunnah. Golongan kedua juga merupakan golongan anti hadis, tetapi dalam masa yang sama mereka mencipta hadis-hadis baru. Mereka ini dikenali sebagai golongan Syiah. Mereka menolak hadis sahih sama ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau selainnya. Lalu mereka mencipta hadis-hadis baru lagi palsu. Dan golongan yang ketiga merupakan golongan yang mengiktiraf Al-Quran dan hadis tetapi tidak beramal dengannya. Mereka mungkin mengambilnya separuh atau meninggalkan separuh atau langsung tidak beramal dengannya. Sejarah gerakan golongan anti hadis. Yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW, bibit-bibit kemunculan golongan ini dapat dilihat daripada golongan kaum kafir Quraisy di Mekah pada ketika itu, yang mana mereka ini telah menentang dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, mereka ini tidaklah dikategorikan sebagai golongan anti hadis. Hal ini demikian kerana mereka telah jelas dan nyata bahawa akidah mereka itu tidak beriman dengan ajaran Islam itu sendiri. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terdapat segelintir sahabat yang hampir untuk menjadi ke arah golongan anti hadis ini. Antaranya ialah Umayyah bin Khalid, yang mana beliau hanya berpegang dengan Al-Quran semata-mata tanpa merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, atas nasihat dan pandangan daripada Abdullah bin Umar, beliau sempat bertaubat dan akhirnya kembali ke pangkal jalan dengan berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Menurut Dr. Mustafa As-Sibai, golongan anti hadis ini telah muncul pada zaman Imam Asy-Syafi'i lagi, iaitu pada tahun kurun kedua Hijrah. Penelitian yang telah dibahaskan di dalam kitab Al-Um dan telah diperincikan juga di dalam kitab Ar-Risalah. Kesimpulan daripada perbahasan tersebut, nyatalah golongan anti hadis ini sebenarnya adalah muncul kesan daripada perkembangan tamadun Islam yang mana merentas Arabic Country Boundary, dan akhirnya golongan ini adalah diasaskan oleh Profesor Yahudi yang bernama Itzer Golzik pada tahun 1870. Beliau telah mendalami bidang hadis di bawah tajaan Kerajaan Zionis, dan akhirnya beliau telah mewujudkan idea songsang atas nama pembaharuan Islam, yang mana pemikiran beliau ini telah mempengaruhi cendekiawan Islam yang lain. Antaranya ialah Rashad Khalifah, Dr. Ahmad Amin, Toha Hussein dan lain-lain. Jadi secara ringkasnya, gerakan ini bermula apabila seorang cengkerawan Islam yang belajar di Eropah yang bernama Rashad Khalifah. Ia merupakan lepasan dalam bidang biokimia dari Mesir dan orang yang bertanggungjawab membawa idea anti hadis ini ke Amerika Syarikat. Dia juga mengasaskan idea Kod 19 sebagai satu rahsia yang menunjukkan Al-Quran adalah mukjizat. Melalui Kod 19, bilangan surah, susunan ayat, sistem pengulangan ayat dan sebagainya dapat dibahagikan dengan nombor 19. Maka dari sini lahirlah beberapa
pernyataan antaranya seperti Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 19 huruf, dan di dalam Al-Quran 114 surah iaitu 19 darab 6. Kod ini menyesatkan apabila Rashad Khalifah mendakwa bahawa dua ayat terakhir surah Al-Taubah iaitu ayat 128 dan 129 bukan dari kata-kata Allah Ta'ala. Beliau dikatakan boleh meramal hari kiamat dengan kaedahnya, dan menyimpulkan bahawa umat Islam hanya perlu berpegang dengan Al-Quran saja, dan sesiapa yang mengikuti sunnah adalah sama dengan penyembahan berhala moden. Menguatkan lagi hujah beliau, Rashad Khalifah telah menghasilkan sebilangan buku yang menghuraikan kod tersebut. Antaranya ialah Miracle of Quran, Significance of the Mysterious 1973, dan Quran Visual Presentation of the Miracle 1982. Gerakan anti hadis di Malaysia secara dasarnya telah wujud sejak tahun 1984 lagi. Gerakan ini yang terpengaruh ideologi oleh Dr. Rashad Khalifah di Amerika Syarikat telah dipelopori oleh beberapa golongan intelektual tanah air seperti Dr. Kasim Ahmad, Abdul Manan Harun serta rakannya Osman Adrul. Gerakan ini mereka berpendapat bahawa tiada satu ayat Al-Quran pun yang mengarahkan umat Islam untuk berpegang kepada hadis. Seterusnya, mereka juga berpendapat bahawa hadis ini hanya membawa kepada perpecahan, bahkan ianya bukan wahyu sekalipun daripada Allah SWT. Dan mereka juga berpendapat bahawa terdapat percanggahan antara Al-Quran dan hadis. Berdasarkan pemahaman ini, maka mereka bergiat aktif dalam menyebarkan pemikiran dan ideologi mereka menerusi ceramah dan penulisan. Antara hasil penulisan yang telah diterbitkan oleh gerakan anti hadis ini ialah buku yang berjudul Hadis, Suatu Penilaian Semula karya Dr. Kasim Ahmad, Hadis, Jawapan kepada Pengkritik karya Dr. Kasim Ahmad juga, serta buku yang berjudul Bacaan oleh Osman Ali. Kebanyakan isi yang terdapat di dalam buku ini banyak dipengaruhi oleh buku-buku penulisan Dr. Rashad Khalifah di United States. Seterusnya, gerakan anti hadis ini juga bercita-cita untuk menubuhkan suatu organisasi bernama Jemaah Al-Quran Malaysia. Walau bagaimanapun, pertubuhan ini tidak dapat didaftarkan kerana tidak mendapat kebenaran oleh kerajaan Malaysia. Lantas, gerakan anti hadis ini berpindah kepada nama lain sehingga kini mereka menggunakan nama iaitu Forum Iqra. Itu mereka memanfaatkan medium atas talian. Mereka banyak berkongsi fahaman dan ideologi mereka di laman sesawang mereka, blog peribadi serta akaun Facebook masing-masing. Oleh itu, kita hendaklah berjaga-jaga agar fahaman dan ideologi gerakan ini tidak dipengaruhi oleh diri kita, keluarga serta masyarakat keseluruhannya. Golongan hina Nabi merupakan satu ujian kepada umat Islam dalam menjaga kemuliaan dan kesucian Nabi Muhammad SAW. Melihat semula kepada ta'rif, menghina seseorang ianya boleh dimaksudkan sebagai merendah-rendahkan seseorang, menyinggung perasaan, memburukkan nama dan selainnya. Namun, golongan hina Nabi ini bukannya baru wujud pada masa kini. Bahkan, ianya telah pun wujud sejak zaman kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, seorang pemuda Yahudi yang paling ekstremis dalam membenci Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang bernama Ka'ab bin Ashraf telah pun menghina dan mencerca Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di hadapan kaum Quraisy setelah umat Islam memenangi perang Badar. Pada abad ini, golongan hina Nabi semakin berluasa dan mereka juga semakin berani. Bahkan, apa yang lagi menyedihkan kita ialah mereka bukan sahaja terdiri daripada orang bukan Islam, tetapi mereka juga terdiri daripada orang umat Islam itu sendiri. Sebagai contoh, pada 5 Mac 2020, seorang penuntut universiti telah pun didenda sebanyak RM4,000 kerana telah menghina Nabi Muhammad SAW melalui penulisan di dalam media sosialnya. Contoh lain dapat dilihat pada tahun 2019. 3 individu telah didakwa di mahkamah kerana sengaja mewujudkan kontroversi dan menghina Nabi Muhammad SAW juga di media sosial mereka. Namun, kita harus berterima kasih kepada pihak yang berkuasa di Malaysia. Menurut data yang telah dikeluarkan oleh
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sebanyak 1,157 aduan telah diterima, 8 kes telah pun dibicara di mahkamah dan sebanyak 25 kertas kerja dibuka di mahkamah atas kes menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dilihat ramai pihak yang bertegas untuk menangani isu ini, termasuklah institusi diraja. Sebagai contoh, Sultan Selangor sendiri telah bertitah supaya golongan hina Nabi ini diberhentikan dan dikenakan hukuman yang berat. Oleh itu, saya mengajak rakan-rakan sekalian untuk sama-sama kita memerangi isu ini dan memerangi golongan hina Nabi dengan lebih berani. Langkah-langkah menangani gerakan anti-hadis. Antara langkah yang diambil oleh pihak kerajaan ialah yang pertama, pengeluaran fatwa, iaitu contohnya Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah membuat keputusan berhubung dengan kumpulan anti-hadis pada 9 Jun 1995 bahawa mana-mana orang atau kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku hadis satu penilaian semula dan buku-buku lain hasil daripada penerbitan mereka adalah murtad. Yang kedua, pengharaman buku-buku dan juga pertubuhan yang ditubuhkan oleh gerakan anti-hadis ini. Sebagai contoh, buku hadis satu penilaian semula telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 7 Jun 1986 secara rasmi. Dan yang ketiga, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah mengadakan majlis penjelasan akidah kepada pengikut-pengikut ajaran ini. Dan yang keempat, penerbitan. Sebagai contoh, Majlis Agama Islam Kelantan telah pun menerbitkan sebuah buku yang berjudul Salah Faham Terhadap Hadis karangan daripada Haji Ismail Haji Yusof, dan juga terdapat penerbitan daripada Persatuan Bekas Mahasiswa Timur Tengah yang telah menerbitkan buku yang berjudul Penjelasan Mengenai Hadis dan Kod 19. Seterusnya, menyebarkan risalah kepada masyarakat setempat yang dilakukan oleh JAIS pada 2006. Dan yang terakhir, pendedahan di akhbar, iaitu Akhbar Harian Kosmo pada 28 Mei 2006 telah pun menyerarakan 23 ajaran sesat di Selangor. Kesimpulannya, gerakan anti-hadis ini sangat berbahaya. Golongan ataupun masyarakat yang tidak mempunyai asas dalam agama Islam akan mudah terpengaruh dan akan terikut dengan fahaman mereka. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membantras dan membendung gerakan ini agar fahaman ini tidak berleluasa dan mempengaruhi masyarakat sekeliling. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.